Okey, kita teruskan. Kita nak memahami ini dengan lebih detail. Okey, ini contoh latar belakang sedikit tentang sejarah Perancis. Revolusi Perancis 1789. Saya rasa Revolusi Perancis ni sangat menarik. Pelajar perlu baca, fahamkan Revolusi Perancis. Nanti satu hari nanti saya akan hurai dengan mendalam Revolusi Perancis. Sangat menarik. Sepatutnya memang kita perlu belajar tentang Revolusi Perancis ini secara mendalam supaya kita dapat banyak iktibar yang kita boleh pelajari daripada perkembangan Revolusi Perancis 1789. Okey, Perancis juga pernah berlaku revolusi Julai Revolusi 1830 yang dikatakan sebagai apa yang dikatakan sebagai liberalisme. Fahaman liberalisme. Selepas itu nanti. Okey, kemudian zaman Napoleon sebab saya kata tadi di Perancis tu tidak berlaku kestabilan dari segi untuk memilih pemerintah dan juga pentadbir. Okay, jadi rakyat dalam proses untuk memilih pemerintah yang bagaimana, pentadbiran yang bagaimana yang baik, yang sesuai untuk negara Perancis. Itu yang berlaku. Republik pertama, Republik kedua, Republik ketiga, Republik keempat dan mungkin sekadar Republik kelima dan seterusnya. Okay, itu semua adalah proses dari segi pemerintahan dan pentadbiran negara. Dan Perancis juga terlibat dalam Perang Dunia Pertama, terlibat juga dalam Perang Dunia Kedua. Dan Perancis juga adalah negara yang mempunyai kuasa veto dalam United Nations. Itu yang kita boleh fahami tentang negara Perancis pada hari ini. Okey, jadi kita lihat yang pertama berkaitan dengan kesatuan Perancis ini. Dari segi latar belakangnya pelajar kena jelas. Pertama dari segi kesan Revolusi Perancis 1789. Saya jelaskan sedikit tentang kesan Revolusi Perancis 1789. Okey, apabila berlakunya Revolusi Perancis. Okey, revolusi ini jadi lebih berkesan apabila waktu itu keadaan ekonomi Perancis mula tergogat. Semasa Raja Louis ke-14, keadaan waktu itu sudah di penghujung pemerintahannya. Pada waktu itulah yang menyebabkan timbul banyak masalah ekonomi, masalah sosial pada waktu itu. Yang membawa kepada berlakunya revolusi. Okey, sistem pemerintahan beraja telah dihapuskan selepas revolusi ini. Okey, diganti oleh kerajaan waktu itu diganti oleh apa yang dikatakan sebagai pemimpin-pemimpin revolusi. Ini kerajaan revolusi yang mengambil alih kerajaan Perancis pada waktu itu. Okey, jadi sistem feudal dihapuskan, hak istimewa golongan bangsawan telah ditamatkan, maka berlakulah perkembangan semangat nasionalisme di Perancis. Okey, ini yang membawa kepada perubahan dari segi bentuk kerajaan, dari segi siapa yang memerintah, siapa yang mentadbir negara Perancis pada waktu itu. Okay, inilah proses yang panjang, proses yang berlaku sehinggalah stabil, yang wujud sebuah negara Perancis pada hari ini. Okey, kita lihat negara kesatuan di Perancis. Okey, di negara Perancis, kerajaan pusat mempunyai kuasa dalam 3 perkara ini, sangat penting. Okey, bila kita sebut negara kesatuan berdasar daripada satu tadi, iaitu satu kerajaan pusat. Satu kerajaan pusat di Paris. Okay, jadi kerajaan pusat mempunyai kuasa dalam pertama, semua aspek pemerintahan. Badan perundangan, badan kehakiman, badan eksekutif, badan pelaksana, semua tu di bawah kuasa kerajaan pusat. Itu dipanggil aspek pemerintahan. Kedua, dari segi mengubah sempadan dan kuasa membatalkan perundangan yang diluluskan oleh peringkat negeri ataupun wilayah. Peringkat negeri, peringkat wilayah boleh buat undang-undang, tetapi pusat boleh membatalkannya jika didapati undang-undang itu bertentangan dengan apa yang telah diwujudkan di peringkat pusat. Itu dipanggil kesatuan. Dipanggil kesatuan. Persekutuan beza, nanti saya jelaskan bila kita tunjuk Persekutuan Amerika Syarikat. Sekarang cuba faham apa dia itu kesatuan Perancis. Jadi secara umumnya ada 3 perkara penting. Dari segi kuasa kerajaan pusat, dari segi pentadbiran, sempadan dan juga kuasa membatalkan perundangan. Jelas pelajar? Kita teruskan. Okey. Kerajaan Kesatuan Perancis telah membagikan negara kepada beberapa wilayah atau cawangan untuk diberi kuasa mentadbir. Okey, setiap wilayah, setiap cawangan. Setiap wilayah, setiap cawangan diberi kuasa untuk mentadbir. Okey, diberi kuasa untuk mentadbir. Itu yang pertama. Ini dari segi ciri-ciri dia. Dari segi ciri-ciri sebuah kesatuan Perancis. Kedua, pentadbiran wilayah merupakan ejen kepada kerajaan pusat. Ejen kepada kerajaan pusat ataupun wakil. Wakil
antara kerajaan pusat dengan wilayah-wilayah yang berada dalam Kesatuan Perancis. Dan kuasa ini boleh ditarik balik oleh kerajaan pusat. Lepas saya kata tadi, kerajaan pusat di Paris yang paling berkuasa. 3 kuasa yang besar tadi. Okey. Dan sistem sentralisasi ataupun pemusatan, iaitu pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggara urusan dari peringkat daerah ataupun daerah sampailah peringkat bandar. Jadi pemerintah wilayah hanya melaksanakan ketetapan ataupun dasar-dasar pentadbiran yang dibuat oleh kerajaan pusat di Paris. Ini secara umum dulu apa yang dikatakan sebagai Kesatuan Perancis. Dikatakan sebagai Kesatuan Perancis. Kita lihat ciri-ciri Kesatuan Perancis. Ini yang sangat penting. Yang pertama, ciri yang pertama, kesemua urusan negara adalah dipusatkan. Jadi ada satu je kerajaan, iaitu kerajaan pusat. Jadi kerajaan pusat saja yang akan membuat keputusan untuk semua wilayah yang berada dalam Kesatuan Perancis. Dulu di negara kita, Malayan Union, Kesatuan Melaya, sama. Ini Kesatuan Melaya, berpusat di Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur saja yang akan membuat keputusan untuk semua negeri dalam Melaya pada waktu itu, tahun 1946. Tapi ini adalah Kesatuan Perancis. Jadi kesemua urusan negara adalah dipusatkan di Paris. Satu, itu ciri yang pertama. Kedua, bagi memudahkan pentadbiran, beberapa wilayah atau cawangan dibentuk dan diberi kuasa mentadbir. Walaupun dia hanya satu kerajaan pusat, kerajaan wilayah, cawangan, komun dan sebagainya, ataupun di peringkat bandar, mereka memiliki kuasa mentadbir. Walaupun saya kata tadi, kuasa mentadbir itu boleh ditarik bila-bila masa, boleh dibatalkan. Kuasa mentadbir disalurkan oleh pusat pemerintahan dan kuasa ini boleh ditarik balik. Jadi sebab itu saya kata kuasa sangat berkuasa adalah pusat. Dari segi pemerintah, pusat yang memerintah; dari segi mentadbir, pusat yang mentadbir. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, disebabkan kuasa wilayah, kuasa bahagian atau cawangan boleh dipindah atau ditarik balik. Maka satu, wilayah atau bahagian merupakan ejen kepada kerajaan pusat. Kenapa dia boleh ditarik balik? Kenapa boleh dipindah? Sebab dia hanya merupakan ejen. Ini dia hanya wakil saja daripada kerajaan pusat untuk menjalankan pemerintahan yang diberikan oleh pusat. Itu saja. Kedua, kuasa otonomi yang diberikan tidak benar-benar mencerminkan kebebasan kerajaan tempatan. Kuasa otonomi yang diberikan oleh pusat tadi kepada wilayah ataupun bandar, tidak benar-benar mencerminkan kebebasan sebuah kerajaan tempatan. Sebab yang berkuasa adalah pusat. Itu kerajaan pusat. Itulah ciri pertama yang penting dari segi kesatuan. Saya ambil ni daripada Mustafa Ishak dan Afizi Abdul Razak dalam kajian mereka. Tahu buku surat 118. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua. Sebelum saya teruskan ni, saya ada soalan daripada Tok Budin. Apa beza kerajaan persatuan dengan raja mutlak? Raja berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak seperti Maharaja Cina, berkuasa mutlak. Raja-raja Thai, Raja Myanmar, berkuasa mutlak. Maksudnya raja berkuasa mutlak, dia seorang buat keputusan dari segi perundangan. Kata raja adalah undang-undang. Dia menjalankan pentadbiran. Dari segi melaksanakan undang-undang, menjatuhkan hukuman, itu adalah kuasa mutlak raja. Kesatuan dia tidak. Kesatuan dia berkongsi kuasa. Kesatuan menjalankan pemerintahan bukan seorang, bersama dengan jawatan kuasanya. Tapi kalau kuasa mutlak raja, seorang saja yang buat keputusan. Raja saja yang akan menjalankan kuasa pemerintahan. Dan dia bagi kuasa itu kepada gubernur, panglima perang di peringkat wilayah, contoh. Itu yang diberikan. Tapi kuasa mutlak adalah tangan maharaja. Tapi bila kita sebut kesatuan, inilah bentuk kesatuan. Kesatuan itu, dia tidak meletakkan pemerintah itu adalah maharaja ataupun raja. Tapi pemerintah itu siapa saja yang boleh memerintah. Yang dipilih oleh rakyat. Mungkin melalui pilihan raja.
Okey, jelas ya pelajar? Jadi saya teruskan isu ini. Nanti saya akan terus jawab soal-soal lain pula. Okey. Ciri yang kedua dalam kesatuan. Tidak berlaku masalah pertindihan kerana sebarang percanggahan antara pembuat dasar dengan pelaksana dasar dapat dielakkan disebabkan keputusan akan dibuat oleh pemerintahan pusat. Maksudnya, ciri yang kedua ini, maksudnya, bila undang-undang dibuat, undang-undang menggubal, undang-undang kita gubal, bukan buat. Menggubal undang-undang, siapa yang menggubal undang-undang? Parlimen. Okey, badan perundangan. Okey, apa yang dibuat oleh peringkat pusat? Dasar ataupun undang-undang yang dibuat oleh peringkat pusat, misalnya dasar berkaitan dengan perdagangan. Okey, perdagangan. Apa yang dibuat tidak akan berlaku pertindihan dengan peringkat wilayah ataupun peringkat-peringkat yang lebih rendah. Sebab dasarnya satu saja. Apa yang dibuat oleh peringkat pusat, itu saja. Jadi memang tidak akan berlaku pertindihan. Tidak akan berlaku pertindihan. Berbeza dengan persekutuan. Berbeza dengan persekutuan. Tapi persekutuan pun dah semakin jelas. Sebab ada bidang kuasa persekutuan di kerajaan pusat, ada bidang kuasa kerajaan negeri. Okey? Jadi saya tak nak kaitkan itu dulu. Cuba faham kesatuan dahulu. Okey, itu ciri yang kedua. Jadi tidak berlaku pertindihan ataupun percanggahan. Okey, yang ketiga. Negara kesatuan mempunyai beberapa kelemahan. Okey, namun kelemahan tersebut mudah diselaraskan dan dilaksanakan. Kenapa? Sebab pusat mempunyai banyak kuasa untuk menyesuaikan pentadbiran dengan keperluan semasa. Sebab semua kuasa ada di tangan pusat. Wilayah-wilayah di bawah pusat itu, dia hanya menjadi wakil, ejen saja kan. Jadi untuk menjalankan pentadbiran. Jadi dari segi dasar, dari segi atah, dari segi keperluan-keperluan dari segi pentadbiran, birokrasi dan sebagainya. Semua tu disusun atur oleh kerajaan pusat di Paris. Jadi kerajaan negeri, kerajaan wilayah hanya mengikut apa yang diputuskan oleh peringkat pusat. Jadi dia tak ada masalah, walaupun ini dianggap satu kelemahan. Okey. Yang keempat, ciri yang keempat, saiz misalnya Perancis kalau kita lihat, sebab tu dia sesuai untuk menjalankan pemerintahan secara kesatuan. Pemerintahan dan pentadbiran dalam bentuk kesatuan. Sebab saiznya yang tak berapa kecil, tak berapa besar, sesuai untuk pusat di Paris itu mentadbir urus semua wilayah dalam kerajaan Perancis. Jadi mudah. Rakyat dia pun juga tidak terlalu ramai seperti Amerika. Jadi mereka sesuai menggunakan apa dipanggil kesatuan. Itu ciri yang keempat. Dari segi saiz, kedudukan geografi, saiz, komposisi pun duduk juga mempengaruhi dari segi bentuk kerajaan yang digunakan. Okey, dan ciri yang kelima, lebih memudahkan komunikasi. Okey, antara kerajaan pusat dengan wilayah. Ini peringkat wilayah ataupun peringkat yang lebih rendah. Sebab komunikasi dua hal itu lebih mudah. Ini sebab dia selari saja. Ini sebab dia tidak ada lagi konflik di antara peringkat pusat dengan peringkat negeri. Ini kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri tidak ada berlaku konflik. Sebab dari segi kuasa itu dah jelas. Kuasa adalah di tangan kerajaan pusat yang berada di Paris. Jadi sebarang keputusan boleh disanakan secepat mungkin tanpa berlakunya masalah birokrasi ataupun red tape orang panggil. Okey, semua itu berlaku disebabkan oleh hanya satu saja kerajaan pusat yang kuat yang berpusat di Paris. Itu dipanggil kesatuan. Okey, itu yang dikatakan sebagai kesatuan. Okey. Jelas pelajar? Jadi kita dalamkan, kita melihat lebih dalam apa dipanggilkan bentuk ataupun kesatuan Perancis itu sendiri. Okey, dalam selepas sistem feudal dihapuskan, Perancis membentuk satu pentadbiran baru. Okey, di mana Perancis telah dibagi kepada 83 departmen ataupun kawasan. Okey, ini adalah dari segi struktur politik. Struktur pentadbiran Perancis di bawah kesatuan. Okey, jadi kerajaan pusat berada di Paris. Ini kerajaan pusat. Kerajaan pusat besar ni. Okey, di dalam ni adalah kerajaan-kerajaan negeri yang dipanggil department ini. Ada 83 kawasan menjadi wilayah kerajaan negeri di Perancis. Okey, yang pusat ini di Paris. Okey, di bawah department ini ada daerah yang dipanggil cantons. Itu adalah daerah. Ada banyak daerah. Okey, di bawah daerah ada banyak bandar-bandar yang dipanggil commune. Okey, ini adalah 3 bentuk hierarki pentadbiran. Dari segi politik ataupun kawasan pentadbiran. Okey, wilayah Perancis di bawah kesatuan Perancis. Okey, jadi pada tahun 1790 departmen ditubuhkan dan berperanan untuk menguruskan perkhidmatan tempatan.
menguruskan perkhidmatan tempatan. Contoh, kita ambil lah, kalau contoh negeri kita ni, contohnya Hulu Selangor, tempat saya Hulu Selangor, contoh di Hulu Selangor, sebagai satu department, department. Di bawahnya, department tu Selangor lah, contoh Selangor. Di bawah Selangor tu ada daerah Hulu Selangor, Canton. Di daerah Selangor tu ada bandar Kota Baru, Common. Kuala Kubu Baru, bandar Kuala Kubu Baru. Itu adalah contohnya. Jadi setiap department itu menguruskan perkhidmatan tempatan. Dan setiap department ini diketuai oleh seorang prefect, pengawas, yang dilantik oleh kerajaan pusat. Ini adalah ejen dia. Ejen yang saya katakan tadi, yang membantu pemerintah. Pemerintah pusat di Paris, mentadbir dia adalah prefects. Itulah pentadbir yang dilantik oleh kerajaan pusat untuk menguruskan pentadbiran peringkat department. Dan setiap prefect bertanggungjawab terus kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi ketua dia, bos dia adalah Menteri Dalam Negeri. Di peringkat pusat pentadbiran. Presiden Perancis, di bawah dia ada banyak menteri, ada barisan kabinetnya, dan ada banyak menteri-menteri kabinet yang menguruskan biro-biro untuk menguruskan, mentadbir isu perkara-perkara tertentu dari segi pentadbiran negara. Salah satu adalah Menteri Dalam Negeri, ada juga Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Kewangan dan sebagainya. Semua itu akan ditadbir urus oleh kerajaan pusat di Paris. Ini adalah di peringkat wilayah yang menjadi gabungan kepada sebuah kesatuan, yang dipanggil Kesatuan Perancis. Kita teruskan. Ini dia, saya ringkaskan. Department tadi, department tadi diketuai oleh prefects, ataupun pengawas. Dia ada bidang tugas prefect tadi sebagai wakil kepada Menteri Dalam Negeri. Di dalam department juga, department ini dibantu oleh General Council, Majlis General, ataupun General Council. Ini membantu prefect tadi untuk membuat keputusan, mentadbir urus, membuat keputusan dan mentadbir di peringkat department. Ahli-ahlinya dilantik oleh pemerintah peringkat pusat. Bukan prefect yang lantik, tetapi Presiden Perancis yang lantik. Jadi General Council ini sebagai macam majlis, macam majlis perundangan. Jadi dia berfungsi untuk menghubungkan penduduk tempatan dengan kerajaan di peringkat pusat. Jadi sebarang permasalahan mereka, sebarang dari segi masalah pentadbiran dan sebagainya di peringkat department akan apa dipanggil sebagai check and balance, pengimbang dari segi pelaksanaan dan kuasa. Jadi tugas Majlis Jeneral itulah yang menjadi pengimbang dari segi bidang tugas department, untuk memastikan apa yang dibuat oleh department itu sesuai dengan dasar yang dilaksanakan, diputuskan di peringkat pusat di Paris. Itulah yang menjadi kepentingan ataupun peranan General Council dalam Kesatuan Perancis. Ini dalam Kesatuan Perancis. Seterusnya kita sambung. Untuk peringkat bandar pula, tadi di peringkat wilayah ataupun peringkat state, ataupun peringkat provinsi, dan sebagainya. Di peringkat bandar, diketuai oleh seorang datuk bandar ataupun mayor, sebagai ketua eksekutif. Kalau Kuala Kubu Baru, bandar Kuala Kubu, datuk bandar, contoh. Contoh bandar di Perancis, misalnya Marseille, ini bandar Marseille, datuk bandar Marseille. Itu dipanggil common. Datuk bandar ini yang mentadbir bandar dibantu oleh majlis bandaran, ataupun municipal council. Di mana tugasnya seperti meluluskan permit bangunan, menjaga keselamatan penduduk, dari segi infrastruktur, taman, tempat permainan dan sebagainya, sekolah, itu tugas dia. Dan menguruskan pendaftaran perkahwinan dan sebagainya. Itu di peringkat bandar. Semua urusan bandar diketuai oleh Datuk Bandar. Jelas pelajar. Pemerintah, kerajaan pusat di Paris, yang mentadbir peringkat bandar adalah Datuk Bandar, sebagai ejen ataupun wakil kerajaan pusat di Paris, untuk mengetuai common ataupun majlis perbandaran.
Okey, itu prosesnya yang berlaku. Okey, sama seperti majlis perbandaran yang ada di tempat kita hari ini. Okey, itulah fungsinya sama. Okey, meluluskan permit, okey, mengenakan cukai, okey, memutuskan untuk memberi lesen, dan sebagainya. Itu semua sama fungsinya. Jadi pelajar boleh kaitkan. Apa yang berlaku tu boleh masuk. Ini boleh masukkan dalam IC sebab fungsinya sama, seperti yang berlaku hari ini. Okey, Datuk Bandar tadi adalah wakil kepada kerajaan pusat di kawasan bandar. Mayor. Mayor adalah Datuk Bandar, merupakan wakil kerajaan pusat di peringkat bandar. Okey, peranan Mayor ataupun Datuk Bandar ini pertama menguatkuasakan undang-undang tempatan. Undang-undang PBT. Undang-undang tempatan. Dari segi memberi lesen perniagaan, okey, dan keperluan-keperluan yang lain. Kedua, mendaftar jurutera awam. Okey, ketiga, menguruskan pekerja di kawasannya. Jadi keputusan yang dibuat oleh Datuk Bandar boleh diubah, dipinda atau dibatalkan oleh kerajaan pusat. Sebab kuasa penuh adalah di tangan kerajaan pusat di Paris. Okey, Datuk Bandar hanya menjalankan tugas. Dia ada ejen saya cakap tadi. Yang menjalankan fungsi sebagai pentadbir di peringkat bandar. Jadi sebarang keputusannya boleh diubah, dipinda atau dibatalkan. Jika didapati keputusan ataupun apa yang dibuat itu tidak sesuai ataupun bertentangan dengan dasar yang diputuskan oleh kerajaan pusat di Paris. Itulah kerajaan kesatuan. Itulah yang membezakan kesatuan dengan persekutuan ataupun kerajaan berkuasa mutlak. Okey, seperti Komun ni memberi perkhidmatan. Datuk Bandar di bandar akan memberi perkhidmatan. Jadi perkhidmatan tu banyaklah, seperti pendaftaran, pejabat pendaftaran dari segi mahkamah, mahkamah rendah, magistrate terutamanya, jabatan kerja raya, polis-polis tempatan dan sebagainya. Itu semua di bawah bidang kuasa Datuk Bandar ataupun majlis bandaran. Di bawah apa dikata sebagai Komun. Okey, jelasnya pelajar itu di peringkat yang bawah dari segi hierarki pentadbiran ataupun struktur politik kawasan yang ditadbir urus oleh Kesatuan Perancis, diurus oleh Kesatuan Perancis. Okey.